Teman wanita saya membentak. Kami belum bertunang. Semasa dia menari green dengan orang yang tidak dikenali pada pukul 10 malam, saya tersenyum. Oke. Keluar, memandu pulang, dan duduk di loteng kami, menyenaraikan setiap dolar yang telah saya bayar. Kemudian satu email muncul. Cincin tersuai Anda sudah siap. Dan iPad-nya menyala dengan i30 mouse. Memerlukan sedikit perspektif di sini kerana saya duduk di dalam kereta saya pada pukul 3 pagi mempersoalkan semua yang saya fikir saya tahu tentang hubungan saya. Saya telah bersama Maya, 28F, selama 2 tahun. Dia seorang pereka grafik bebas. Saya bekerja dalam bidang teknologi. Kami tinggal bersama di loteng saya di pusat Bandale. Saya sedang dalam pajakan dan menanggung kira-kira 70% perbelanjaan, memandangkan pendapatannya berubah-ubah. Kami telah bercakap tentang perkahwinan. Nampaknya kami menuju ke arah itu. Malam tadi, kami pergi ke pesta atas bumbung di pusat bandar. Hubungan Kerja Maya menganjurkan beberapa agensi pemasaran untuk meraihkan kemenangan pelanggan. Sekitar pukul 10 malam, saya sedang bercakap dengan Derek, abang saya, apabila saya ternampak Maya bersama lelaki yang memakai kemeja linen mahal, berambut gelap, berusia pertengahan 30-an, mempunyai aura pengarah kreatif yang kuat. Apa yang mengganggu saya ialah bahasa badan mereka. Banyak sentuhan, berdiri lebih dekat daripada biasa. Kemudian mereka mula menari. Tangannya di pinggang Maya, lengannya di lehernya, mukanya terpisah beberapa inci. Mereka kelihatan seperti pasangan. Jadi, saya berjalan ke arahnya, cuba bersikap kasual, meletakkan tangan saya di bahu Maya dan berkata, "Hei sayang, nak hirup udara segar?" Maya berpaling dengan rasa jengkel. "Kami belum bertunang," katanya cukup kuat untuk didengari oleh separuh daripada mereka. "Awak tak perlu beritahu polis dengan siapa saya menari." Kemudian dia memandang lelaki itu dan berkata, "Maaf, dia kadang-kadang posesif." Dan menariknya kembali menari. Saya berdiri di sana sementara semua orang merenung. Dererik datang dengan kelihatan keliru dan marah. Saya hanya berkata saya akan pulang ke rumah dan beredar. Dalam perjalanan Uber, saya mula memikirkan perkara-perkara yang mengganggu saya. Maya pulang lewat, selalu dengan alasan, acara rangkaian, mesyuarat pelanggan, minuman bersama Tessa, sahabat baiknya. Dia mematikan perkongsian lokasi bulan lepas. Kata ia membuatkannya rasa dijejaki. Apabila saya sebutkan masa depan kami, dia selalu berkata, "Kami hanya berpacaran. Mari kita lihat bagaimana keadaannya." Tiba di rumah sekitar tengah malam. Duduk di sofa yang saya beli sambil menonton TV. Juga sofa saya. Memikirkan segala-galanya. Pada pukul 1.30 pagi, Maya menghantar mesej. "Seronoklah. Jangan tunggu." Saya tidak membalas. Tidak dapat tidur. Jadi, saya membuat senarai semua yang ada di apartemen yang saya beli. Sofa $300, satu TV $800, meja kopi $800, satu mesin espresso $200, katil $2.500, persediaan permainan saya $4.000. Pada asasnya semuanya kecuali pakaian dan peralatan seninya. Kemudian saya menghantar mesej kepada Derek meminta untuk meminjam truknya pada waktu pagi. Di sinilah ia menjadi. Saya sedang menutup komputer riba saya apabila pemberitahuan email muncul. Baris subjek, cincin tempahan khas Anda sedia untuk diambil. Email itu mengesahkan temujanji saya untuk esok jam 2 petang bagi mengambil cincin pertunangan yang saya pesan 6 minggu lalu. Saya telah membelanjakan $8.500 untuknya, 3 bulan daripada gaji saya. Jalur berlian potongan bulat emas mawar 1,5 karat kerana Maya ada menyebut beberapa bulan yang lalu bahawa dia lebih suka emas mawar. Saya duduk di sana merenung email itu memikirkan gadis yang baru sahaja memalukan saya secara terbuka dan sedang keluar sehingga Tuhan yang tahu bila dengan seorang lelaki rawak. Tetapi itu bukanlah bahagian yang paling teruk. Maya telah meninggalkan iPad-nya di kaunter dapur untuk mengecas. Semasa saya berjalan melepasi untuk mengambil air,
Pemberitahuan muncul di skrin kunci. Sembang kumpulan yang dipanggil Girls Night Strategy bersama Tessa dan 2 orang rakan lain. Teks pratonton atas nama Maya berbunyi, "Jika dia melamar, senyum sahaja dan katakan, awak belum bersedia lagi. Biar dia terus bayar rumah tu." Saya berdiri di sana sambil memegang segelas air, membaca ayat itu berulang kali. Biar dia terus bayar rumah tu. Seolah-olah saya ni ATM yang diuruskannya secara strategik. Sekarang pukul 3.15 pagi. Maya masih belum pulang. Saya duduk di dalam kereta di garaj tempat letak kereta kerana saya tidak tahan lagi berada di apartmen itu. Dikelilingi oleh perabot yang saya beli semasa merancang masa depan dengan seseorang yang nampaknya menganggap saya sebagai kemudahan kewangan sementara. Adakah saya kerana hanya meninggalkan parti itu dan bukannya tinggal untuk berbincang? Patutkah saya bersemuka dengan Maya tentang apa yang saya lihat di apartnya? Adakah saya paranoid atau adakah ini tanda amaran yang sah? Kemas kini 1. Derek muncul tepat pukul 9 pagi dengan Ford F-150 miliknya. Maya pingsan di atas sofa kulit Itali yang saya simpan selama 3 bulan untuk dibeli. Masih memakai gaun hitam dari parti itu, tetapi sekarang ia berkedut dan berpintal. Sulekannya comot sepenuhnya. Maskara membasahi pipinya. Gincu di atas bantal sofa. Dia kelihatan seperti dia telah pada suatu malam yang dahsyat. Derek memandangnya dan berbisik, "Ya Tuhan, pukul berapa dia pulang ke rumah?" "Sekitar pukul 4 pagi, kataku perlahan. Kedengaran pintu dihempas, dan dia terus menghempaskan badannya di sofa dan bukannya tidur. Rasanya dia terlalu mabuk untuk sampai ke bilik tidur." Derek menggelengkan kepalanya. "Baiklah, mari kita bawa awak keluar dari sini. Kami menggunakan mod sembunyi-sembunyi sepenuhnya." Derek telah berpindah 3 apartmen dalam masa 2 tahun selepas kegagalan hubungan terakhirnya. Jadi dia tahu cara mengemas dengan cepat dan senyap. Bermula dengan pejabat rumah saya, PC permainan tersuai saya yang telah saya bina sehelai demi sehelai selama 6 bulan. Monitor DUI 27 inci yang saya beli semasa Black Friday. Papan kekunci mekanikal. Kerusi Herman Miller yang harganya lebih mahal daripada sewa bulanan kebanyakan orang. Derek membalut monitor dengan selimut bergerak, sementara saya mencabut kabel. "Ini persediaan yang teruk," kata Derek sambil mengangkat monitor dengan berhati-hati. "Berapa banyakkah semua ini digunakan untuk awak?" "Kira-kira 6,000 jumlahnya," kataku. Maya selalu mengadu ia mengambil terlalu banyak ruang. Kerugiannya. Ini peralatan yang sah. Seterusnya ialah tempat tinggal bilik. TD OLED 65 inci itu membawa kami berdua. Ia merupakan pusat perhatian pada malam filem Sabtu kami dahulu kala apabila Mia sebenarnya ingin menghabiskan hujung minggu di rumah dan bukannya di acara rangkaian misteri. Sistem bunyi yang telah saya kaji selama berminggu-minggu. Meja kopi West LM yang Mia selalu letakkan kakinya walaupun saya memintanya untuk tidak berbuat demikian kerana ia tercalar. Kami sedang mengisi mesin espresso apabila Maya akhirnya bangun, terdengar bunyi tapak kaki, dan berpaling untuk melihatnya teruyung hayang keluar, mengecilkan mata di bawah sinaran matahari pagi yang terang. Dia berdiri di ambang pintu selama 30 saat, merenung ruang tamu yang separuh kosong. Dinding mempunyai segi 4 tepat pucat tempat karya seni saya tergantung. Pusat hiburan kosong sepenuhnya. Sudut tempat meja saya kelihatan luas. "Apa yang awak buat?" dia bertanya, dengan suara dan keliru. "Memindahkan barang-barang saya keluar," kataku, tanpa membuat hubungan mata. "Berpindah?" Dia melangkah lebih dekat, mengusap rambut kusutnya dengan tangan. "Apa maksud awak berpindah? Ke mana?" "Tempat lain." Derek muncul, membawa sekotak buku saya. Maya memandangnya seperti dia baru pertama kali melihatnya. "Derek, apa yang berlaku? Kenapa awak kena tolong Jason pindah?" kata Derek dengan nada yang tidak bertimbang rasa. Suara Mamula meninggi. "Pindah? Ini gila. Awak memang mengarut." Akhirnya saya memandangnya. Dia kelihatan kasar. Muka bengkak, mata merah,
minum alkohol dan rokok. Ya, ya. Awak mengamuk sebab saya menari dengan seseorang. Awak mengawal, cemburu dan tidak matang. Ini bukan pasal tarian. Maya, lepas tu apa? Apa sebenarnya ni? Saya tergoda untuk menyebut mesej iPad. Cincin petunangan yang tersimpan di kedai barang kemas yang tidak pernah saya kunjungi. Semua perkara kecil yang telah dibina selama berbulan-bulan, tetapi Dererik menarik perhatian saya dan menggelengkan kepalanya. Dia betul. Tak guna. Ini pasal segalanya, kata saya. Maya mengekori kami ke lift. Semakin panik setiap kali pergi. Ini gila. Kita boleh bincang tentang ini. Kita boleh selesaikannya. Awak takkan pindah begitu sahaja selepas satu pergaduhan. Pintu lift terbuka. Dererik memasukkan kotak terakhir. Koleksi dinil saya yang Maya selalu anggap sebagai pembaziran ruang. Jason, tolong, kata Maya. Dan untuk yang pertama masa tu, dia kedengaran benar-benar takut. Jangan buat macam ni. Aku sayang kau. Aku pandang dia berdiri di situ dengan gaun partinya yang berkedut, maskara bercapuk, dan langsung tidak rasa apa-apa. Tiada kemarahan. Tiada kesedihan, tiada penyesalan, hanya kekosongan. Kalau kau sayang aku, kau takkan cakap apa yang kau kata malam tadi. Aku cakap apa yang aku kata. Aku mabuk dan bodoh dan kau pasti takkan buat apa yang kau dah buat. Apa yang aku dah buat. Aku tak buat apa-apa. Pintu lift mula tertutup. Jaga diri. Maya tertinggal kunci dan alat kawalan jauh garaj aku di kaunter dapur dengan nota tulisan tangan. Kau betul. Kita tak bertunang. Sewa dibayar sehingga akhir bulan. Jason. Balik untuk kerja-kerja terakhir memang tak masuk akal. Loteng tu nampak berbeza sama sekali tanpa barang-barang aku. Kosong. Steril. Macam bilik pameran perabot. Semua barang yang aku pilih dengan teliti. Memikirkan masa depan kita bersama. Dindingnya ada tumpuk-tumpuk cerah di tempat foto berbingkai aku tergantung. Pusat hiburan hanyalah cangkerang kayu kosong. Maya telah hilang ke dalam bilik tidur, dan aku dapat dengar dia menangis melalui pintu. Sebahagian daripada diriku mahu mengetuk dan cuba jelaskan, tetapi Derek betul. Tiada apa lagi yang perlu dijelaskan. Tetapi inilah perkara sebenar yang saya tidak sebutkan dalam catatan asal saya. Semasa saya memutuskan sambungan komputer saya terjumpa sesuatu yang terselip di belakang monitor saya yang belum pernah saya lihat sebelum ini. Sampul surat Manila berlabel permohonan pemindahan pajakan dengan tulisan tangan Maya yang teliti. Hampir membuangnya kerana menyangka ia adalah dokumen lama, tetapi rasa ingin tahu membuatkan saya terlintas di fikiran. Di dalamnya terdapat permohonan yang lengkap untuk menambah nama Maya pada pajakan kami. Bukan sekadar borang kosong, permohonan yang telah diisi penuh lengkap dengan salinan fotokopi pembayaran terkini, lesen memandunya, rujukan daripada tuan tanah sebelumnya, dan ini membuatkan saya berdebar-debar. Nombor keselamatan sosial saya ditulis dengan tulisan tangannya. Terdapat juga draft email bercetak bertarikh 2 minggu lalu kepada tuan tanah kami, Encik Rodriguez. Hai, Encik Rodriguez. Saya ingin memaklumkan kepada anda bahawa tunang saya, Jason, akan terus menanggung bayaran sewa penuh pada masa hadapan. Bolehkah anda menjalankan pemeriksaan kreditnya untuk pembaharuan pajakan yang akan datang pada bulan Ogos? Saya boleh memberikan dokumentasi tambahan jika perlu. Salam sejahtera. Maya Quen membaca email itu 3 kali sebelum ia meresap ke dalam fikiran saya. Tunang. Dia telah memberitahu tuan tanah kami bahawa saya adalah tunangnya sambil pada masa yang sama memberitahu saya bahawa kami hanya berpacaran dan perlu melihat bagaimana keadaan berkembang secara semula jadi. Lebih penting lagi, saya tidak pernah bersetuju dengan sebarang pemeriksaan kredit. Tidak pernah melihat permohonan ini. Sudah tentu tidak pernah memberikan nombor keselamatan sosial saya. Macam mana dia boleh dapatnya? Derek mendapati saya merenung draft email itu. Mungkin kelihatan seperti baru nampak hantu. Apa masalahnya sekarang? Dia bertanya.
Saya menyerahkan kertas-kertas itu kepadanya. Dia membaca dalam senyap. Ekspresinya semakin gelap dengan setiap halaman. "Kawan," katanya akhirnya, "ini penipuan identiti." Dia merancang untuk meletakkan dirinya dalam pajakan tanpa memberitahu saya menggunakan kredit dan SSN awak yang awak tidak berikan kepadanya. Derek menggelengkan kepalanya. Awak berjaya mengelak. Masukkan kertas-kertas itu ke dalam beg galas saya. Bukti sekiranya saya memerlukannya nanti. Saya akan menginap di rumah Derek malam ini di bilik tetamunya yang pada asasnya merupakan almari yang diubah suai. Tetapi ia terasa lebih baik daripada loteng itu. Esok saya akan mencari apartemen di Silver Lake. Ruang yang lebih kecil, tetapi ia sebenarnya akan menjadi milik saya. Maya menelepon 18 kali hari ini. Akhirnya saya menjawab. "Jason, syukurlah. Awak di mana?" "Tak penting." "Ia memang penting. Awak ambil semuanya. TV, sofa, katil. Macam mana saya nak hidup di sini?" "Sama macam cara awak hidup sebelum berpindah dengan saya. Itu tak adil. Kita bina kehidupan ini bersama. Saya bina kehidupan ini. Awak hidup di dalamnya. Jeda yang lama. Lepas tu macam mana dengan barang-barang saya? Peralatan seni awak masih ada. Pakaian awak. Semua yang sebenarnya milik awak masih ada. Perabot itu milik kita. Semak risit. Maya. Semak penyata kad kredit. Semak nama siapa yang ada pada setiap pembelian. Jeda lagi. Jadi apa? Awak baru sahaja selesai. Selepas 2 tahun, awak akan pergi. Awak jelaskan malam tadi yang kita tak bertunang dan saya tak ada hak bersuara dalam apa yang awak buat. Jadi tidak, saya tak ada hak bersuara dalam hidup awak dan awak tak ada hak bersuara dalam hidup saya. Tutup telefon dan letakkan telefon saya dalam mod pesawat. Kemas kini kedua. Maya tak berhenti menghantar mesej selepas saya berpindah. Mula hari Selasa dengan marah. "Awak kebudak-budakan sepenuhnya. Ini perkara paling tidak matang yang pernah saya lihat. Awak akan menyesal membuang 2 tahun lebih. Tiada apa-apa." Hari Rabu beralih kepada tawar-menawar. "Kita boleh selesaikan ini. Terapi pasangan wujud. Saya sanggup berkompromi." Hari Khamis penuh dengan keputusasaan. "Saya tak boleh makan. Tak boleh tidur. Tolong cakap dengan saya. Saya sayang awak sangat sehingga saya mati rasa." Derek meyakinkan saya bahawa G-hosting sepenuhnya bukanlah pendekatan matang. "Awak tak berhutang dengannya dalam hubungan," katanya. "Tapi untuk 2 tahun bersama, awak boleh beri dia 30 minit untuk meluahkan apa sahaja yang dia perlukan. Pastikan ia umum dan pendek." Akhirnya menjawab, "Kopi. Lokasi neutral. Maksimum 1 jam. Bertemu di Starbucks di Hollywood. Di pertengahan antara rumah Derek dan loteng. Sampai di sana dulu. Memilih meja berhampiran tingkap dengan ramai orang di sekeliling. Tak mungkin saya terperangkap dalam manipulasi emosi." Maya masuk lewat 15 minit dan astaga, dia kelihatan teruk. Rambut dan sanggul kusut. Tiada sulekan. Seluar sukan kelabu dan hoodie besar yang saya tak pernah lihat. Mata merah dan bengkak seperti dia telah menangis selama berhari-hari. Duduk di hadapan saya. Terus-terusan mula menitiskan air mata. "Terima kasih kerana bersetuju untuk bertemu," katanya. Suaranya terketar-ketar. "Tidak pasti awak akan berbuat demikian. Saya di sini. Awak ada masa sejam. Apa yang awak nak katakan?" Dia mengeluarkan tisu yang renyuk. Mengelap matanya. "Saya ingin meminta maaf atas tindakan saya di pesta itu. Saya tahu bagaimana rupanya. Dan saya tahu apa yang saya katakan menyakitkan hati." Menunggu dia menyambung. "Saya terlalu banyak minum, bersikap bodoh, dan melulu. Ahli terapi saya kata saya mempunyai masalah komitmen kerana perceraian ibu bapa saya. Apabila perkara antara kami mula terasa sangat serius, saya rasa saya panik dan mula mensabotaj diri sendiri." Kad ahli terapi. Sepatutnya saya sudah menjangkakannya.
Okey. Saya sayang awak, Jason. Saya tahu saya ada cara pelik untuk menunjukkannya kadangkala, tetapi saya memang begitu. Awak adalah perkara terbaik yang pernah berlaku kepada saya, dan saya takut kehilangan awak. Dia menghulurkan tangan seperti dia akan memegang tangan saya, tetapi saya menarik diri. Saya telah memikirkan apa yang salah, sambungnya. Kalaulah kita boleh berusaha untuk berkomunikasi, mungkin cuba kaunseling pasangan. Maya, saya menyampuk. Bagaimana dengan perkara praktikal? Perkara praktikal apa? Hormat, sempadan, ketelusan kewangan. Saya berhenti seketika menggunakan nombor keselamatan sosial saya tanpa kebenaran. Wajahnya menjadi pucat. Awak jumpa permohonan pajakan. Saya jumpa. Saya boleh jelaskan itu. Saya cuma cuba untuk proaktif. Awak tahu, jadikan keadaan lebih stabil untuk kami berdua. Saya takkan serahkannya tanpa bercakap dengan awak terlebih dahulu. Tapi awak dah hubungi Encik Rodriguez. Beritahu dia saya tunang awak. Maya tunduk memandang tangannya. Saya cuma bersedia untuk masa depan. Pastikan kita ada pilihan tanpa berunding dengan saya menggunakan maklumat yang saya tak bagi awak. Saya faham bunyinya macam mana. Kedengaran macam penipuan. Maya, dia tersentak. Ia bukan penipuan. Kita tinggal bersama. Kita ada hubungan yang komited, kan? Sebab di part itu, awak dah jelaskan yang kita tak bertunang dan saya tak ada hak bersuara dalam apa yang awak buat. Saya dah beritahu awak yang saya mabuk dan takut. Bagaimana pula dengan lelaki yang awak menari dengan tu? Riak wajah Maya berubah seketika. Riak bersalah sebelum memaksa wajahnya kembali kepada neutral. Bagaimana pula dengan dia? Awak kata dia cuma seseorang yang awak temui baru-baru ini melalui kerja. Itu bukan apa-apa. Ia bukan apa-apa. Ketika skim saya mengeluarkan komputer riba saya dan membukanya di atas meja. Namanya Connor Mitchell. Kan? Pemilik Creative Chandas Agency di pusat bandar. Maya terdiam sepenuhnya. Saya mengambil masa kira-kira sejam untuk mencari laman web syarikat LinkedIn-nya. Senarai pelanggan terbaru. Saya memalingkan skrin ke arahnya. Nak lihat apa lagi yang saya temui? Skrin menunjukkan dokumen PDF. Memorandum persefahaman antara Creative Chandas Agency dan Maya Quen. Bertarikh 3 minggu lalu. Maya merenungnya seperti dia sedang melihat hantu. Menurut anda, saya berkata, anda dikontrak sebagai rakan kongsi kreatif untuk kempen baharu mereka yang menyasarkan jenama gaya hidup mewah. Konsepnya adalah kehidupan pusat bandar yang autentik, yang menampilkan pasangan sebenar yang menjelmakan kejayaan dan aspirasi. Scroll ke bahagian keperluan. Secara khusus menyatakan, rakan kongsi kreatif mestilah sebahagian daripada pasangan yang stabil dan kaya yang sanggup mempamerkan gaya hidup mereka yang dicemburui untuk perkongsian jenama dan kandungan tajaan. Tangan Maya menggeletar. Tetapi inilah bahagian yang sangat menarik. Saya membuka Instagram Creative Chandas AY. Lihat siaran terbaru ini. Skrin menunjukkan foto yang dirakam secara profesional. Maya dan Kono di bar atas bumbung yang bergaya. Maya di ruang tamu loteng kami dikelilingi oleh perabot yang telah saya beli. Maya memakai gaun hitam yang telah saya beli untuk hari lahirnya. Bergambar bersama Kono di pesta yang kelihatan seperti pesta yang sama di mana semuanya hancur berkecai. Setiap foto ditag dengan hashtag Authentic Downtown Leading Couple Goals Luxury Lifestyle. Captionnya menarik. Sambung saya. Membaca dari skrin. Rumah kami adalah tempat perlindungan kami. Membina impian bersama apabila kejayaan bertemu gaya. Bersyukur dengan kehidupan yang telah kita cipta ini. Maya menangis sekarang. Dalam diam, air mata mengalir di wajahnya. Awak bukan sekadar menari dengan seorang lelaki rawak di pesta itu. Maya, awak sedang bekerja, secara literalnya di tempat kerja, berpura-pura menjadi separuh daripada pasangan yang berjaya untuk menjual jenama gaya hidup kepada penaja. Membuka tagline yang menunjukkan dek promosi yang saya temui di laman web Chonors. Foto pilihan loteng kami, perabot kami, perjalanan hujung minggu kami ke Malibu dan Biksu.
Semuanya dijenamakan sebagai kandungan untuk kempen autentik Downtown Leading. Saya bukan sekadar teman lelaki awak, kata saya perlahan. Saya seorang prop. Rumah saya, perabot saya, kestabilan pendapatan saya, semua kandungan untuk awak menjana wang. Maya menemui suaranya. Bukan macam tu. Macam mana kalau begitu? Peluang itu tiba-tiba muncul dan saya fikir mungkin kalau saya boleh buat duit sebenar. Buktikan saya boleh menyumbang lebih banyak dari segi kewangan. Awak akan nampak saya sebagai rakan kongsi yang setaraf. Dengan berbohong kepada saya, menggunakan hubungan kita sebagai bahan pemasaran tanpa memberitahu saya nak beritahu awak. Cuma nak lihat sama ada ia berjaya dulu. Selepas awak buat duit yang cukup, selepas awak bina seluruh perniagaan dengan berpura-pura menjalani kehidupan yang saya danai. Maya buat muka macam tu. Saya faham bunyinya. Kedengaran seperti saya dipergunakan. Kedengaran seperti segala-galanya tentang hubungan kita adalah prestasi untuk awak. Dia mendongak dengan mata terdesak. Itu tidak benar. Saya memang sayang awak. Mungkin awak sayang, tapi awak lebih suka apa yang saya sediakan. Saya tutup komputer riba. Mula berkemas. Jasun, tunggu, tolong. Saya tahu saya buat kesilapan, tapi kita boleh betulkan ini. Saya akan batalkan kontrak. Beritahu Connor semuanya dah tamat. Terlambat untuk itu. Kenapa? Saya berdiri, menyandang beg komputer riba di bahu. Kerana saya tak boleh percayakan awak lagi. Tak percaya apa yang kau katakan atau lakukan adalah tulen. Tak percaya yang kau anggap aku sebagai apa-apa selain sumber untuk diuruskan. Itu tak adil, kan? Kau matikan lokasi kau supaya aku tak tahu kau berada di mana semasa penggambaran kandungan dengan Connor. Kau alihkan setiap perbualan tentang masa depan kita kerana kau sudah merancang masa depan berbeza yang sebenarnya tidak melibatkan aku. Kau betul-betul merancang strategi dengan kawan-kawan tentang cara untuk memastikan aku membayar semuanya sambil mengelakkan komitmen sebenar. Wajah Maya berkerut. Maafkan aku. Jadi, maafkan aku. Aku tahu kau begitu, tetapi maaf tidak menyelesaikan masalah ini. Meninggalkannya duduk di sana menangis. Sepanjang perjalanan pulang ke KS, aku asyik teringatkan berapa banyak perbualan yang telah kami lakukan tentang kerjanya, tekanan kewangan, impian untuk membina sesuatu yang lebih besar. Dia langsung tidak menyebut tentang Connor atau kreatif candas atau rancangan untuk menjana wang daripada hubungan kami. Paling teruk, jika dia jujur dari awal, aku mungkin akan menyokongnya. Jika dia berkata, "Hei, agensi ini mahu menampilkan kita sebagai kempen pasangan untuk gaya hidup. Apa pendapat anda?" Kita boleh membincangkannya seperti orang dewasa. Sebaliknya, dia memilih untuk berbohong, memanipulasi, dan menggunakan saya sebagai peserta tanpa disedari dalam usaha perniagaannya sambil memastikan saya berada dalam keadaan emosi yang berbeza. Berpindah ke tempat baharu hujung minggu ini di Silver Lake. Dererick membantu saya memilih perabot. Barang yang sebenarnya akan menjadi milik saya, dipilih untuk cita rasa saya, bukan untuk rupanya dalam siaran Instagram yang ditaja. Sejujurnya, saya rasa lebih ringan daripada beberapa bulan yang lalu. Kemas kini terakhir. Perkara pertama yang saya lakukan ialah menggunakan mod perlindungan penuh. Menukar setiap kata laluan, email, perbankan, media sosial, Netflix, Spotify, Amazon Prime. Menghubungi bank saya dan meletakkan amaran penipuan pada semua akaun. Memfailkan pembekuan kredit sepenuhnya dengan ketiga-tiga biro. Mendapat 90% wang saya dikembalikan daripada cincin pertunangan yang dibatalkan. Maya hilang kawalan sepenuhnya apabila dia menyedari saya serius. Menghubungi 17 kali berturut-turut pada malam Selasa. Hanya menangis teresa-esak. Pada hari Rabu, dia muncul di bangunan Dererick. Menghubungi setiap unit sehingga seseorang membenarkannya masuk. Dererick terpaksa. Suruh dia pergi atau dia akan hubungi polis. Syamis, dia menjerit tentang bagaimana saya telah merosakkan kejayaannya. Nampaknya, agensi Chonos menarik balik kontraknya apabila mereka tidak dapat menghasilkan saya untuk penggambaran akan datang.
Jumaat, kembali menangis tentang bagaimana dia hanya mahukan peluang untuk membina sesuatu. Kumpulan rakan kami berpecah seperti yang dijangka. Ada yang berpendapat saya kedekut kerana mengambil perabot. Ada pula yang berpendapat Maya terlalu banyak melanggar batas. Saya tidak akan campur tangan dalam drama ini. Apartmen baharu saya ialah sebuah apartmen 1 bilik tidur di Silver Lake. Separuh saiz loteng, tetapi 2 kali ganda lebih tenang. Sewa yang saya mampu bayar sendiri. Tiada kenangan bersama menghantui setiap bilik. Derek membantu saya memilih perabot. Barang yang saya mahukan dan bukannya barang yang dipilih untuk siaran Instagram. Bahagian yang paling menarik, saya mengambil anjing campuran pitbull penyelamat bernama Teng. Dia juga mempunyai masalah kebimbangan dan masalah kepercayaan. Kami sesuai untuk satu sama lain. 2 lelaki yang sedang berusaha menyelesaikan masalah pengabaian bersama-sama. Maya cuba mengawal naratif di media sosial dengan petikan inspirasi tentang hubungan toksik. Saya berdiam diri, tetapi disinilah keadaan menjadi sangat menarik. Rabu lalu, saya menerima email daripada West Side Property Management tentang permintaan pemulihan aset aduan rasmi. Maya telah mengupah seorang peguam yang samar-samar yang pakar dalam pemulihan aset hubungan. Mereka mendakwa perabot saya adalah hadiah yang diberikan dalam pertimbangan perkahwinan dan mahukan pampasan $8,000. Saya mengambil masa sejam untuk mengumpulkan bukti, risit dengan nama saya, tarikh pembelian sebelum saya bertemu Maya, gambar nombor siri, tangkapan skrin teks Maya yang memanggilnya tidi anda, sofa anda. Rakaman keselamatan terbaik yang membina bukti menunjuan Mia mengheret tidi saya ke arah lift 3 minggu lalu semasa saya sedang bekerja. Dia cuba menjualnya di Facebook Marketplace dengan harga $1,200. Jadi, dia cuba menuntut pemilikan tidi yang telah dijualnya secara rahsia di belakang saya. Menghantar semuanya kepada peguamnya dengan nota ringkas tentang bagaimana rakaman keselamatan menunjukkan kesedarannya bahawa barang-barang itu adalah milik saya. Peguamnya menggugurkan kes itu pada keesokan harinya. Bersemuka dengan Maya di sebuah parti percutian bulan lepas. Dia berada di sana bersama seorang lelaki baharu. Jam tangan yang mahal. Kelihatan seperti satu lagi prop untuk jenama gaya hidupnya. Dia ternampak saya dan segera berpaling. Menghabiskan malam di seberang parti. Sejujurnya, saya tidak rasa apa-apa. Bukan marah, bukan sedih. Cuma lega kerana saya tidak lagi membiayai persembahannya. Kadang-kadang yang terbaik perkara yang boleh anda lakukan ialah berhenti membayar untuk nyawa orang lain dan mula membina apartmen anda sendiri. Apartmen itu lebih kecil, tetapi ia milik saya. Perabotnya lebih murah, tetapi saya yang memilihnya. Hubungannya lebih baharu, tetapi ia nyata. Maya mengajar saya satu pengajaran penting. Apabila seseorang menunjukkan siapa mereka, percayalah kepada mereka. Apabila seseorang melayan hubungan anda seperti transaksi perniagaan, jangan terkejut apabila mereka memaksimumkan pulangan dengan perbelanjaan anda. Terima kasih atas semua sokongan. Reddit. Teng menyapa.